Dan bila kami sampai je dekat rumah Muhammad ni, yang sambut dia adalah kakak-kakak dia. Masya Allah, tabarakallah. Wow! Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada penonton dan pada subscriber Ahmad Isa. InsyaAllah saya doakan semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk anda semua. Baik, insyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembar ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, pada episod yang lepas, Ustazah Adilah ada ceritakan macam mana kami tersesat dalam satu perkampungan dan kami keluar pada waktu tu dalam keadaan yang semua orang tak kenal, tapi nasib baiklah ada idea untuk nak bagi duit. Dan Alhamdulillah kami berjumpa dengan artis yang boleh bernyanyi. Kita tengok muka je garang kan, tapi dia boleh menyanyi. Sedap pula tu suara dia. Kita bagi kredit lah kepada brother tu. Saya pun dah lupa nama brother tu. Okay, dan Alhamdulillah kita dalam perjalanan nak ke Muzaffapur dan berjumpa dengan Amirul dan Aiman. Mereka dah sampai ke madrasah tu lah, dan kami on the way ke arah sana. Pada waktu tu kami kayuh basikal ke arah Muzaffapur dalam keadaan bercampur bau lah, disebabkan this is the first time kita sambut raya dekat luar negara. So agak sedih lah bila kita tak sambut raya bersama-sama dengan keluarga, dan dalam masa yang sama happy juga sebab inilah kali pertama kami sambut raya dekat luar negara, dekat India. Ini adalah pengalaman pertama berjauhan dengan keluarga waktu raya. Dan apa lagi yang menarik pada raya kali ini adalah kita ada satu kempen yang dinamakan #DuitRayaIndia. So Alhamdulillah kita dah sebarkan, kita dah beritahu dalam Facebook. Sahabat-sahabat kita ramai yang sangat bermurah hati untuk menghulurkan sedikit duit untuk kita memberi keceriaan, kebahagiaan kepada anak-anak dekat India ni. Alhamdulillah. So adalah sedikit duit yang kita dapat kumpulkan, tak banyak, dalam RM1,800. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang menginfak. Saya doakan semoga Allah limpahkan lagi rezeki, dan insyaAllah saya doakan anda ke syurga bersama dengan keluarga anda, insyaAllah. Amin. Sampai saja kami dekat madrasah, dan pada waktu tu Amirul kata madrasah masih ada ramai orang lagi, ada ramai student. So Adilah ni wanita tak boleh nak tidur dekat madrasah tu, dan kami pun kata tak apalah. So dah tak boleh nak tidur kat situ, nak buat macam mana? So kami pun pergilah ke satu hotel yang berdekatan dengan madrasah tu lah. So kami malam tu kami menginap dekat hotel lah. So tak ada pilihan lain lah, nak camping memang dekat kawasan bandar kan. So kawasan bandar ni kami jarang camping, tak ada tempat nak camping pun. So kami masuklah ke dalam hotel, dan saya ingat lagi pada waktu dekat dalam hotel tu kami punya bilik kat tingkat atas, dan kami kena bawa barang naik atas lah, dan ada porter ataupun orang yang boleh angkatkan beg lah. Masa tu saya cakap no, jangan angkat, biar saya angkat. Saya ni sanggup nak angkat beg tu naik atas disebabkan confirm kena bayar tips ni kan. Dan masa tu pekerja tu dia macam mengomel lah, dia mengadu lah dekat owner hotel tu yang kita ni tak bagi dia angkat beg. So saya cakap kenapa nak kena angkat beg, saya boleh angkat sendiri. Sebab saya ni tak ada duit sangat, sebab tu lah kita sanggup nak angkat sendiri. Dan masa tu kami angkat sampai ke tingkat atas, saya dah lupa dah tingkat ke berapa, dan kami pun bermalam lah satu malam dekat situ. Dan masa tu Adilah dia ada satu idea, dia kata bang, jom kita cari ayam sebab esok dah nak raya ni, nak kena cari ayam sebab ayang nak buat rendang. Saya pun rasa happy lah, okey lah, jom kita pergi cari ayam. Dan pada waktu tu barulah nak cari baju raya. Adilah kata bang, carilah satu baju raya, baju abang ni dah teruk sangat dah, baju Melayu biru tu dah lusuh sangat dah. Dan Adilah dia tak cari pula baju raya sebab dia kata dia nak pakai baju kurung, takkan nak pakai sari kot kan. Saya pada waktu tu beli kurta putih lah, so sama macam orang tempatan. So kita ni acah-acah orang tempatan lah kan. Dan selepas kami beli ayam, selepas kami shopping, dan kami pun baliklah ke hotel. Dan pada waktu tu barulah saya teringat sesuatu. Ada satu benda yang saya tak buat lagi, iaitu bayar zakat fitrah. Zakat fitrah lupa nak bayar lagi. Esok dah nak raya. Malam tu juga saya cari masjid yang berdekatan. Alhamdulillah jumpa satu masjid, dan saya tanya boleh tak nak bayar zakat fitrah dekat situ. Dan ada satu madrasah yang kat situ yang boleh bayar zakat. Dan masa tu saya bayarkan sekali untuk adik-adik saya lah. Dan rupa-rupanya adik-adik saya, ayah saya dah bayar. Tak apalah. So double lah zakat untuk mereka. Alhamdulillah.
Malam tu saya sempat video call bersama dengan keluarga dekat Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. So rasa lapang, rasa terubatlah rindu tu sikit dapat video call bersama dengan keluarga sebelum hari raya pada keesokan harinya. Dan pada malam tu juga Adilah dia dah mula masak untuk keesokan paginya. Rendang-rendang semua dia dah siapkan. Dan saya ni pun try lah pakai esok ni nak pergi solat raya ni nak pakai baju apa. Ustazah dia tak payah fikir sebab dia tak boleh masuk masjid pun. So saya lah pakai baju apa ni kan. Kita pun try lah baju Melayu dengan bertanjak, siap bertanjak. Sampin pun bawa daripada Malaysia. Sampin tu dijadikan sebagai tanjak. So kita nak tunjuk lah kita ni budaya Melayu kan dekat India ni. Siapa lagi nak pakai kalau bukan kita? Nampak macam over pula. Saya kata tak apalah, pakai baju Melayu je lah, dan pakai serban. Dan pada keesokan harinya, kami tak check out lagi. Kami merancang untuk nak pergi solat raya dulu dan makan bersama-sama dengan Aiman dengan Amirul dulu. Dan barulah kita check out pada tengah hari tu. Dan pagi tu kami pun pergilah ke madrasah. Masa tu pelajar semua dah tak ada. So Amirul kata tak apalah, masuklah ke dalam madrasah sebab tak ada pelajar dah. Dan kami pun masuklah ke dalam madrasah tu. Dan Adilah dia duduk kat dalam bilik diorang ni lah. Saya, Amirul dengan Aiman pergi solat bersama dekat masjid. Solat raya lah. Allahu Akbar Allah. Solat raya ni dia tak sama macam solat Jumaat. Solat Jumaat dia khutbah dulu, lepas tu baru solat. Tapi kalau untuk solat raya ni dia terbalik. Solat dulu baru baca khutbah. Dan pada waktu tu saya pun datanglah dekat masjid ni. Dan masa tu saya nampak ada pakcik-pakcik ni semua ada beg besar-besar. So diorang ni baru je habis beriktikaf 10 malam terakhir dan mereka dah ready nak balik lah. Saya tengok dah lah semua pakai baju putih, semua kurta putih. Saya ni dengan baju warna birunya, dengan sampinnya, dengan serbannya. So macam kelakar jugalah kan. Tapi nak buat macam mana kan, kita dah terlajak pakai je, takkan nak balik pula nak tukar baju. So layan je lah. So masuk dalam tu, dengar khutbah dia, dan kita pun solat berjemaah raya. Kita bertakbir dan kita solat raya bersama-sama. Dan pada waktu tu khutbah dia dalam bahasa Urdu. Memang tak faham lah. So masa tu dah terlelap. Bangun-bangun tiba-tiba dah orang semua dah bangun dan bersalam. Dan pada waktu tu kami pun bersalaman. Kalau dekat Malaysia ni dia berbeza lah. Kalau Malaysia ni dah habis je khutbah semua balik. Tapi dekat dalam masjid dekat India ni semua adalah salam semua orang. So dia punya salam tu bukan salam macam ni je, tapi dia punya salam tu peluk. Ada yang cium pipi, ada yang laga pipi dan sebagainya lah. Dan sambil sebut Eid Mubarak. Allahu Akbar. Uyarum nunin namam, unarum nui ulagam, kelkum nunin vasanam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak. Vinnil vanil uyarum Eid Mubarak. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak. Vinnil vanil uyarum Eid Mubarak. Allahu Akbar. Uyarum nunin namam, unarum nui ulagam, kelkum nunin vasanam. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak. Vinnil vanil uyarum Eid Mubarak. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak. Vinnil vanil uyarum Eid Mubarak. Tu adalah budaya yang kami jumpa dekat Muzaffarpur lah. So mungkin boleh apply kot dekat Malaysia, tapi sekarang ni pandemik, so susah jugalah untuk kita nak apply kan. So waktu tengah salam tu dengan budak-budak kat situ, kita peluk tu macam peluk isteri lah, bersungguh-sungguh lah dia punya peluk tu kan. Rasa macam selesa sangat tu. Dan pada waktu tu ada seorang budak ni, dia jemput untuk beraya dekat rumah dia. Nama dia Muhammad. Dan Muhammad ni dia adalah pelajar dekat madrasah yang tempat Amirul dengan Aiman ni duduk. Dia kata jomlah pergi dekat rumah dia. Okay. Lunch? No? No. Lunch. Oh, lunch. Dan saya cakap sebelum kita pergi ke rumah dia, why not kita makan dulu, sebab Adilah dah masak malam tadi. Kan merajuk dia dah masak tapi kita tak makan. So pada waktu tu kami pun baliklah ke madrasah dan Adilah dah siap lah bentang rendang dengan nasi tomato dia, dengan sayur salad semua dia sediakan lah. Dan pada waktu tu si Muhammad ni dengan kawan dia pun ikut juga balik ke madrasah. Dan kami pun makan sama-sama. Kami ajak dia orang makan tapi dia orang tak nak makan, so kami makan lah.
Selepas kami makan, kami bergambar dengan mereka lah. Pada waktu tu Muhammad dia ajak pergi rumah dia, tapi dia tak ada kenderaan. Dia kata kena naik beca. Bagi kami ni tak ada masalah lah, sebab kami ada basikal. Tapi Amirul dengan Aiman ni macam mana? Dan masa tu Amirul pun dia carilah satu beca untuk diorang naik. Satu beca hanya boleh muat 2 orang. So Muhammad ni nak duduk mana? Dan masa tu saya cakap, tak apalah Muhammad, naik kat belakang basikal saya. Dan kami pun pergilah ke rumah Muhammad. Kita nak pergi beraya di India. Alhamdulillah. Kawan. Capai kita beraya di India dengan naiki beca. Alhamdulillah. Okey. Dalam Muhammad tu dia pakai baju warna putih. Kesian juga dekat dia sebab jalan semua belecak. Saya punya basikal pula tak ada mat guard. So lecak semua naik lah, kenalah kat baju dia. Alah, kesian dia. Dan bila kami sampai je dekat rumah Muhammad ni, yang sambut dia adalah kakak-kakak dia. Masya Allah, tabarakallah. Wow! Kita macam agak terkejut jugalah. First time kita jumpa orang India yang berkulit putih, yang muka dia lebih kurang macam orang, tak tahulah Pakistan ke orang Iran ke, lain lah daripada orang India yang lain. Saya tak tahulah dia kacuk ataupun tak kan. Lepas tu saya cakap dengan Aiman, Man, jodoh tu Man. Saya tak boleh, saya dah kahwin. Masa tu Aiman cakap, tak boleh Man, jauh sangat ni Man, nak balik kampung raya ni. Nak kena pergi sampai ke India. Dan pada waktu tu yang kakak-kakak kepada Muhammad ni, dia hidangkan kami makanan lah. Dia bagi kami kekacang, dia bagi kami kuih-kuih mereka lah, yang saya pun dah lupa lah nama dia. Dia ada sebut nama dia tapi saya tak tulis, so saya lupa apakah nama kuih yang diberikan oleh mereka tu. Dan selepas habis kami makan, kami pun bergambar sama-sama dan kami pun baliklah ke madrasah disebabkan saya nak check out. Dan pada waktu tu kawan kepada Muhammad, nama dia Hassan, dia ajak pergi rumah dia. Saya cakap, relax dulu, jap, saya nak kena balik hotel, nak kena check out dulu. Dan kami pun baliklah ke hotel kami dan kami siap-siap kemas. Barang semua kami dah siap-siap kemas lah, sebab kami tahu kami akan check out pada hari ni sebelum pukul 12.30 hari. So kami pun dah ambil barang, letak atas basikal dan kayuh sampai ke madrasah. Pada waktu tu madrasah dah tak ada orang, so kami boleh check in ke dalam madrasah tu lah. Dan selepas kami dah bawa barang ke situ, Hassan masih tunggu dekat madrasah. So kami sampai ke madrasah, Hassan ni kata rumah dia lagi jauh daripada rumah si Muhammad ni. Saya cakap, ini kalau kayuh basikal ni berkicap ni, kalau dengan pakai baju Melayu gini kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa, kita semua naik motor. Maksudnya Hassan ni dia bawa motor, saya duduk tengah-tengah, Hadilah kat belakang, dan Amirul dengan Aiman ada lagi satu motor yang hantar sampai ke rumah dia. So kami pun sampailah ke rumah Hassan ni. Rumah Hassan ni besar gila, ada 4 tingkat rumah dia. Kami pun masuklah. Kami masuk dekat tingkat bawah tu, dia kata kawasan rumah bawah ni adalah rumah mak ayah dia, dengan ada orang-orang yang bujang-bujang lah. Yang bujang-bujang duduk dekat bawah, so ada dapur dan sebagainya. So dia bawa lah tour sampai ke tingkat 4. So kami pun naiklah ke tingkat 2. Naik ke tingkat 2, dia kata ini bilik-bilik adik-beradik yang dah kahwin. Oh, so maksudnya satu rumah memang banyak keluarga lah dekat rumah tu. Dan naik tingkat 3 masa tu tengah buat lagi, tengah kosong. Saya pun tak tahulah apa dia punya future planning. Dan dia bawa kami ke tingkat 4, tingkat paling tinggi lah, paling atas, yang tak ada bumbung lah. Dia ada lantai tapi tak ada bumbung. Dan masa tu apa yang kami jumpa kat tingkat atas tu adalah bakri. Kambing. Kambing orang panggil bakri dekat sana. Kat atas tu ada kambing. So diorang ni bela kambing kat tingkat atas. Majoriti rumah-rumah dekat India ni dia ada bela kambing untuk hari raya Aidiladha nanti, untuk dia buat korban. So kat atas tu ada banyak kambing lah. View dekat atas tu pun kita boleh tengok dekat kawasan kampung kat situ. Dan kami turun sampai bawah dan kami makanlah juadah yang diberikan. Dan pada waktu tu saya cubalah basikal tua yang ada dekat situ kan. Acah-acah je lah cuba basikal tua tu. Dan selepas tu kami bergambar bersama-sama dan kami pun pulanglah ke madrasah. Waktu kami sampai ke madrasah, pada waktu tu ada beberapa orang guru-guru madrasah tu berkumpul dekat pejabat. Okay, dan pejabat tu waktu tu dia orang kata Maulana Kabir datang. Saya tak tahulah guru besar ke syekh ke yang datang kat situ. Dan mereka ni berkumpul lah untuk bermeeting ke, wallahualam. Dan kami pun tak tahulah, kami pun baliklah ke dalam bilik. Tiba-tiba ada seorang guru ni datang dan dia kata Maulana Kabir nak jumpa. Sudah. Dan kami pun bersiap-siap, cepat-cepat bersiap. Dan kami pun berjumpalah dengan Maulana Kabir ni. Pada waktu tu ramai orang tengah nak berjumpa dia. Waktu tu
dia ni tak boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dia ada translator yang translatekan bahasa Inggeris dia. Kami pun menunggu giliran untuk berjumpa dengan dia. So bila sampai je jumpa, guru yang madrasah ni kenalkan kami kepada Maulana ni lah. Maulana ni tanya dalam bahasa Urdu. Dia tanya kami daripada mana, nak pergi ke mana, dan ditranslatekan kepada kami. Dan masa tu Amirul sebagai ketua misi, dia lah yang cerita. Dia punya cerita, dia punya sembang best lagi. So dia pun ceritalah dengan Maulana ni, kita punya plan bla 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 daripada A sampai Z lah. Dan pada waktu tu Maulana ni dia senyap, dia diam. Dan masa tu dia cakap, dia baca satu hadis ni, dan guru ni translate balik pada kami. Daripada Anas bin Malik, akan datang ke atas manusia satu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji untuk makan angin. Orang yang mempunyai pendapatan sederhana pergi untuk berniaga. Para ulama kerana riak dan sum'ah. Dan manakala orang yang fakir pula pergi haji kerana untuk meminta-minta. Hadis riwayat Ibnul Jauzil. Dia kata akan sampai satu masa orang pergi Mekah bukan niat kerana Allah, tapi niat nak pergi melancong, niat nak pergi shopping, niat nak pergi menunjuk-nunjuk, dan macam-macam niat selain daripada Allah. Dan masa tu kami pun macam sentap sentap masa tu. Dan dia kata kalau nak pergi Mekah, pergi straight, jangan pergi kona-kona, jangan pergi ke tempat-tempat lain, pergi straight. Dan pada waktu tu kami bincang balik, betul ke niat kita pada waktu tu? Nama kembara kami adalah kembara memburu hikmah, bukan kembara ke Mekah. So kami reset balik niat kami, bukan untuk pergi ke Mekah, tapi untuk memburu hikmah, untuk mendapatkan knowledge, untuk mendapatkan kebijaksanaan di sepanjang perjalanan. Sampai Mekah untuk umrah adalah bonus. Kalau tak sampai pun tak apa, disebabkan tengah jalan kita dah dapat hikmah, itu pun dah cukup memadai dah. Itu adalah niat kita yang terbaru lah. Sebelum ni adalah niat nak pergi Mekah untuk buat umrah, tapi sekarang ni niat dia adalah untuk mencari ilmu, niat dia adalah untuk mencari hikmah di sepanjang perjalanan. Sampai kat Mekah adalah bonus. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih ya Allah, disebabkan hantarkan Maulana ni untuk remind kami. Okay, mungkin kami dah tersalah niat, kami dah terpesong sebab kami tak terus ke Mekah, kami pergi merayat tah ke mana semua. Tapi Allah betulkan balik kami punya niat, kami punya nawa itu, dan kami betulkan balik niat kami adalah untuk memburu hikmah. Masya Allah, Tabarakallah. So bila dah habis berjumpa, kami ucap terima kasih kepada Maulana tu, dan kami kembali ke madrasah. Dan pada waktu tu saya record tim kami untuk ucapkan ucapan hari raya kepada keluarga kita dekat Malaysia. Nama saya Amirul Arif bin Abdul Wahab. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Maulid Zahir dan Batin dan hari kaum. Saya Amirul Arif bin Abdul Wahab. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Maulid Zahir Batin kepada ibu yang tersayang dan abah. Semoga kita semua dalam redha Allah, kerana redha Allah jugalah buruan paling berharga. Taqabbalallah minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Ahmad bin Muhammad Isa ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri minal aizil wal faizin. Maaf zahir dan batin diucapkan kepada Umi dan Abi tersayang, pada atuk manisan, pada pakcik dan makcik-makcik beserta kawan-kawan, beserta sahabat-sahabat sehidup semati, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Zaid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada ibu dan bapa, abang dan adik, kakak, saudara mara, sahabat sejiwa. Semoga bulan Ramadan yang lepas ini diterima Allah SWT, dan semoga kita berpeluang untuk menyambut Ramadan yang akan datang lagi, insya-Allah. Saya Nuradilah binti Muhammad Sabiin. Hari ini 1 Syawal, saya berada di Muzaffarpur, India, meraihkan Aidilfitri di sini. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, utamanya kepada seluruh keluarga saya yang tercinta dan seluruh guru-guru saya, bekas-bekas guru-guru saya, kepada bekas-bekas lecturer saya, kepada seluruh kawan-kawan, sahabat handai saya, sahabat-sahabat yang mengenali diri saya, dan seluruh rakyat Malaysia yang mengenali diri saya. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, dan kita akan berjumpa lagi dan peluangnya, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal.